Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali bersama saya Yukai Ahmad dalam ruangan Jom Mojo merubah obses jadi obses. Kali ni saya nak bercerita sikit pasal makan lagi. Tapi ini kali ni kita cerita pasal makanan tambahan. Suplemen. Seorang kata orang putih lah. Kata orang barat tu suplemen. Suplemen ni makanan tambahan lah. Maksudnya makanan tambahan ni ialah makanan yang selain daripada pemakanan yang kita ambil setiap hari, kita ada perlukan makanan-makanan tambahan ni dengan tujuan dia untuk dapatkan nutrisi-nutrisi tertentu. Untuk sokongan lah sebenarnya. Sebab kadang-kadang cara kita makan tu, kita macam, yalah, kita makan diet harian kita ke pemakanan harian ni, kita ni kadang-kadang dia punya nutrisi tu, imbangan nutrisi dia tu tak berapa cantik. Jadi kita gunakan pemakanan tambahan ni untuk bantu badan kita dapatkan nutrisi yang kita perlukan, untuk bantu sokongan supaya badan kita ni boleh buat kerja, boleh bantu dia buat kerja dengan lebih sempurna lah bila dia cukup zat-zat nutrisi, dia perlukan mineral, dia perlukan vitamin. Jadi ini yang akan bantu badan kita untuk buat kerja. Untuk bantu kita sihatkan badan, turunkan berat. Itu yang paling utama sekali. Kita mesti target nak sihatkan badan. Jadi kita perlukan badan kita ni dapatkan imbangan nutrisi tu yang baik. Jadi macam mana kita nak dapatkan nutrisi ni? Memang daripada pemakanan tu lah yang kita cakap tadi. Jadi pemakanan kita tu satu, kita ada buat aturan makan macam IF, and kita ada pemakanan diet kita buat keto ke, Atkins ke, vegetarian ke, low carb ke, tak kisah. Tapi pemakanan tambahan ni ada macam-macam sumber lah. Ada orang, saya sebenarnya secara peribadi saya percaya makanan tu sendiri sebagai sumber kita punya pemakanan, semua nutrisi kita yang paling baik lah. Kita dapatkan semuanya daripada pemakanan. Tapi yalah, kadang-kadang kita pula berapa banyak kita boleh makan, banyak apa benda yang kita boleh makan. Kita nak dapatkan vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D. Macam mana kita nak dapat? Mana kita nak dapat mineral kita? Macam mana kita nak uruskan? Kita nak dapatkan potasium, kita nak dapatkan magnesium, kita nak dapatkan iron, zinc. Jadi ini semua yang badan kita perlukan dalam urusan harian. Dia perlukan dalam urusan harian tu. Sebenarnya dia ada kadar yang dia perlukan untuk setiap hari badan kita ni sebenarnya. Kalau kita tengok, kalau kita baca label pemakanan, terutamanya dalam pemakanan tambahan ni lah, suplemen, contohnya vitamin. Macam saya ada gunakan, saya ada ambil multivitamin. Multivitamin saya ambil multivitamin dengan mineral. Kalau kita baca label pemakanan multivitamin ni, biasanya kadang-kadang macam multivitamin dan mineral ni, dia akan beri jumlah. Macam biasa kita tengok kadar isi padu per 100 gram pemakanan tu kan. Tapi untuk nutrisi ni, dia akan lebih pada vitamin ni, dia akan beritahu vitamin ni berapa peratus dengan kadar keperluan harian, daily value. Daily value ni maknanya badan kita perlukan banyak mana. Badan kita ni berapa peratus daripada yang dia bekalkan dalam ubatan itu, dalam pil dia tu, berapa peratus vitamin tu untuk keperluan harian yang dia bekalkan dalam pil tu. Saya bagi contoh lah. Kalau contoh macam kalau dalam vitamin tu dia ada vitamin C contoh. Vitamin C dia kata dalam label pemakanan dia ada berapa gram yang dia nyatakan kat situ lah. Lepas tu dia akan taruh berapa dia punya nilai harian dia yang dibekalkan oleh pil dia tu. Okey, kita bagi contoh kalau kita tengok dalam label multivitamin tu, contoh saya ambil contoh paling senang, vitamin C. Vitamin C dia bagi unit dalam IU lah, international unit biasanya. Kalau dia kata situ 50 IU, dia akan kata dalam value kita, dalam keperluan daily keperluan harian kita tu dah 180%. 180% maknanya dah lebih daripada yang badan kita perlukan lah, yang kita dapat daripada dia punya sumber tambahan, makanan tambahan kita dapat ni daripada multivitamin ni. Itu contoh. Kalau kat situ juga dia ada kata contoh magnesium, dia kata ada magnesium dalam tu. Magnesium saya perlu dalam katalah 400 gram sehari. Jadi dia ada berapa ratus gram dia bekalkan kat magnesium dalam pil tu. Kalau dia kata dia ada bagi satu pil tu cuma bagi 200 gram. So maknanya dia cuma dapat 50 gram, 50% daripada keperluan harian saya. Mungkin kena ambil 2, mungkin kena tambah lagi. Macam tu. Jadi kita ada perkiraan dia. Kalau pemakanan kita ada, saya banyak orang tanya pasal benda ni, ramai kawan-kawan yang tanya macam mana perkiraan badan ikut berat untuk pemakanan.
Saya terus terang cakap, saya tak berapa amal lah yang itu. Memang ada. Itu memang sebenarnya cara untuk orang yang nak buat macronutrition, dia nak kira pemakanan dia pun baik. Kalau itu yang sesuai untuk dia, silakan buat. Itu yang terbaik lah. Kita buat apa yang terbaik untuk diri kita. Macam saya nak pemudahkan cara, saya tak ambil kira perkiraan macam tu. Tapi dia memang ada satu amalan, berat badan kita ni akan menentukan berapa makanan yang dia ambil. Jadi perkiraan makronutrition ni dia lain sikit. Jadi dia kira berat badan tu dengan berapa peruntukan untuk protein contohnya, berapa dia nak makan lemak contohnya, berapa dia nak makan karbohidrat. Dia akan kira ikut berat badan tu. Pun ada orang buat, boleh. Ada cara dia, ada cara perkiraan dia. Jadi sama juga dengan macam yang saya nak cakap tadi, pemakanan tambahan ni, dia ada keperluan harian dia. Daily requirement dia. Jadi dia ada peratusan dia. Berapa yang diperlukan oleh badan. Jadi saya cuba bagi contoh tadi kan, magnesium tu contoh. Kalau berapa kita perlukan magnesium tu, katalah kita perlu 400 gram satu hari, kita kena cari sumber dia dalam 400 gram lah. Tapi sebenarnya magnesium kalau daripada pemakanan, kita ada banyak sumber magnesium. Macam sayuran, kita boleh dapat banyak sumber magnesium dan potasium. Itu paling baik dengan kita punya fiber, serat. Jadi ini makanan-makanan tambahan ni cuma kesampingkan daripada makanan yang kita makan. Sebab kadang-kadang ada yang requirementnya tinggi, ada keperluan badan tu tinggi. Kadang-kadang daripada pemakanan kita tu tak cukup. Sayur tu kalau ikutkan kita perlukan, sebenarnya badan kita perlukan hampir setengah kilo sayur setiap hari. Tapi nak makan setengah kilo sayur sebenarnya terlampau banyak. Sayur naik setengah kilo sayur, banyak, belum tentu boleh makan. Kita nak tahu makan setengah kilo sayur memang banyak. Jadi tapi itu keperluan badan kita hampir banyak itu. Jadi kadang-kadang bila kita ambil makanan tambahan ni adalah satu macam bantuan lah kepada badan kita. Jadi kalau kita tak boleh ambil sebanyak tu, kita boleh ambil. Tapi potasium, kalau tanya saya lah, potasium tak ada yang sebaik sayuran lah. Memang terbaik daripada sayuran lah. Bagi saya kalau ambil pil-pil potasium ni macam tak berapa lah. Sebab apa, dia pun akan dapat nisbah yang kecil juga. Walaupun pisang yang tinggi dengan potasium tu, untuk mencukupkan satu hari kita nak kena makan 15 biji pisang macam tu. Tapi 15 biji pisang tu dia punya gula pula. Tak payah cakap lah. Memang malah nak cakap lah. Memang bukan senang-senang lah. Bukan kena badan yang betul-betul fit lah. Boleh lah kot. Kalau saya macam yang dulu ni, yang bekas ada diabetes ni, pisang memang sampai sekarang saya tak berani nak usik lah. Betul-betul sekali-sekala sangat lah. Terasa sangat ke mak saya goreng ke, mungkin saya makan lah. Tapi kalau tidak, memang saya nampak, saya buat tak nampak je lah. Memang saya elakkan lah. Itu memang dia akan beri kesan yang banyak pada badan saya lah. Jadi saya tahu ini antara benda-benda yang dulu saya buat data apa yang saya makan. Jadi kita kena tahu. Kita kena tahu badan kita ni bereaksi dengan makanan tu macam mana. Itu yang paling baik kita buat. Jadi makanan tambahan ni pun boleh bantu kita. Macam saya selalu cari serat. Saya nak cari serat tu sebab saya gunakan jambu batu. Saya makan banyak jambu batu. Saya makan seleri. Jadi peria. Ini pun yang saya gunakan macam untuk bantu saya dapatkan serat. Di waktu yang sama dapatkan potasium. Mineral-mineral yang saya perlukan. Mineral ni dengan vitamin ni semua penting. Badan kita tak mampu hasilkan. Kita harus carikan, sumberkan daripada pemakanan kita. Itu sebab dipanggilkan makanan tambahan. Jadi ini yang saya gunakan lah untuk bantu saya lah. Memang bila saya tengok, bila saya jaga sikit, ambil berat sikit pasal perkara-perkara ni, badan saya tu macam rasa melancar lah. Jadi itu yang juice detox yang kita gunakan tu, itu saya sangat-sangat gembira lah yang itu, pasal itu kita hasilkan memang dari makanan. Bahannya cuma bawang putih, lemon dan halia. Tiga-tiga pun bahan makanan. Bahan yang bukan diproses. Bahan makanan semula jadi. Yang kita jadikan, yang kita sendiri proses. Kita tahulah apa yang ada dalam tu, yang kita sendiri proses, jadikan makanan tu. Jadikan air tu, air yang kita nak buat detox, juice detox tu. Itulah dia, daripada sumber makanan yang terbaik, yang kaya dengan sumber vitaminnya, ada dengan fiber dia, macam bawang putih dia ada allicin. Itu memang satu sumber yang paling baik. Tapi ini kena jaga betul, sebab bawang putih tu kita tak boleh masak sangat. Bawang putih ni dia tak boleh dimasak sangat. Bila dia masak, dia punya khasiat tu habis. Dia boleh jadi tak berkhasiat, dia cuma tinggal rasa je. Jadi tu sebab bila kita buat juice detox tu, kita cuma nak dia panas je. Cukup macam kita sterilisekan dia lah, macam kita bersihkan dia, pastikan tak ada kuman je lah. Tapi jangan didih masak sampai masak sangat, kita akan hilang dia punya khasiat bawang putih tu.
halia dengan lemon tu dia okey lagi, dia boleh tahan haba lagi. Tapi bawang putih tu dia memang sensitif pada haba lah. Jadi itu yang kita nak jaga supaya kita nak dapat khasiat. Saya satu masa dulu, masa saya mula-mula dulu sebelum saya buat start Juice Detox ni, saya tak kebetulan saya suka makan bawang putih, memang suka makan bawang putih. Jadi bawang putih ni saya sampai ikut ada orang tu, dia orang buat macam pil makan bawang putih tu. Saya ingat lagi wife saya marah-marah dia, mulut bau bawang putih, dia panggil saya vampire dia kata. Tapi sampai macam tu lah tahap dia. Saya potong bawang putih tu, saya makan kecil-kecil, potong makan macam pil. Minum sebab saya nak dapatkan khasiat tu. Sebab saya rasa perbezaan dia, lalu rasa melancarkan darah kan. Kita rasa tekanan darah pun makin turun. Kebetulan saya ada ambil ACV. ACV ni pun contoh makanan tambahan lah. Makanan tambahan yang saya gunakan ACV, cuka apple tu. Saya ada guna Juice Detox tu. Bone broth yang saya buat tu, air tulang sumsum tu, air tu saya nak dapatkan collagen, sumber collagen saya nak dapat collagen. Dan dikatakan dia memang baik untuk sakit-sakit sendi, protein-protein ni kan dia dibekalkan dia daripada haiwan ni. Itu sebenarnya dalam putaran hidup kita tu, kita ni macam ambil spare part daripada pemakanan, daripada haiwan. Jadi untuk bantu pulihkan kesihatan kita juga. Digunakan, dipusingkan balik. Itu sebab kita kena faham dalam badan kita ada karbohidrat, kita ada protein, kita ada fat, lemak. Tapi karbohidrat dengan lemak ni dijadikan sumber tenaga. Tapi protein ni dia lebih kepada sumber memproses badan kita. Yang digunakan dalam badan kita. Protein ni dipanggil protein sintesis ni, yang mana protein ni akan mengubah, convert tenaga tu lah kita menjadi amino acid yang membina badan-badan kita ni, bina otot, bina tulang, kita perlukan daripada protein ni. Jadi makanan tambahan ni membantu. Macam saya cakap bone broth tadi, membantu kepada saya. Tapi kita kena tengok macam ada magnesium, dia ada kalsium. Dia magnesium dengan kalsium ni sebenarnya dia kena seimbang. Jadi saya tak suka ambil kalsium secara suplemen. Sebab bagi saya kalsium ni banyak dalam makanan. Magnesium yang susah nak dapat sikit. Tapi magnesium saya memang perlu banyak. Saya ambil magnesium, itu satu suplemen yang saya amalkan lah. Saya pakai magnesium untuk memudahkan saya nak tidur malam, otot saya lebih berehat, dan saya tak ada, sebab saya kuat berlari kan, banyak berlari, hampir dulu setiap hari berlari. Saya memang ada banyak kekejangan lah. Jadi saya sejak saya amalkan magnesium tu ada banyak perubahan, memang ada banyak perubahan. Tak ada lagi terbangun tidur kejang, alhamdulillah. And tidur pun lebih mudah, lebih senang, lebih aman lah. Jadi magnesium kat situ ada bantuannya. Lagi apa yang saya guna? Saya guna macam untuk tambah tenaga, halba ni memang baik sebenarnya. Cara-cara terbaik untuk guna halba ni, kita buat dia macam teh. Kita ambil air panas, selalu saya ambil air panas waktu sebelum maghrib tu. Saya ambil air panas, saya ambil satu sudu teh halba ni, saya rendam dalam air panas tu, saya biarkan segelas air panas tu, dalam segelas air panas lah, macam secawan kopi tu, satu cawan kopi tu, air panas tu taruh dengan satu sudu teh halba tu taruh dalam tu. Saya biarkan sampai lepas isyak. Dia dah sejuk dalam tu. Saya minum air dia dengan buah-buah, dengan halbanya sekali. Memang satu sumber tenaga yang sangat baik untuk orang lelaki dan untuk orang perempuan pun sangat baik. Terutamanya untuk ibu yang sedang menyusu. Dikatakan halba ni boleh membantu menambah susuan ibu. Itu memang terbukti. Banyak kajian mengatakan memang ya. Jadi ini salah satu benda yang boleh bantu. Kita boleh gunakan. Pemakanan sebenarnya tu saya cakap, food is medicine, food is fuel, food is medicine. Makanan sebagai ubatan, makanan sebagai tenaga. Itu dia kita yang cuba nak konsep sihatkan badan, turunkan berat ni. Jadi sebab kita mesti fokus pada sihatkan badan. Badan kita bila sihat, dia akan sendiri betulkan badan kita. Dia akan turunkan berat badan kita, sebab dia boleh membakar dengan lebih efisien. Jadi dia membantu kita secara tak langsung terus jadi elok aja, kita boleh kekalkan berat badan. Jadi itulah saya banyak yang saya pelajari sejak apa semua saya buat ni. Yang paling penting ialah ubah gaya hidup lah, bukannya berdiet apa ke. Pemakanan tu jadikan gaya hidup, jadi dia lagi mudah. Saya banyak kali cakap kan, memang inilah dia bagi saya, inilah cara mojo lah. Kalau ada orang tanya saya apa diet mojo, tak ada diet mojo, tak ada. Tapi mojo tu lebih kepada gaya hidup, perubahan apa yang saya berjaya buat
and saya dapat rumusan, saya nak kongsikan, nak beritahu orang supaya orang dapat mungkin cuba juga cara saya, dan mudah-mudahan berjaya bila dia orang cuba. Sekarang ni kita ni ialah kita orang, jadi kadang-kadang orang makan, saya still makan pun nak macam-macam juga. Jadi kita dari masa ke semasa kita cuba buat pemakanan tu supaya jadi menarik, ya. Jangan kata kita bagi alasan yang kita keto, kita tak boleh makan ni, kita diet, kita tak boleh makan ni, kita gula, saya tak makan gula tapi itu dah jadi, itu pilihan saya lah. Itu pilihan saya secara peribadi. Saya memang tak boleh nampak gula, tak nak gula, tak nak gula. Saya tak boleh terima gula dah. Tapi ada serta-serta makanan, macam wife saya buat pemakanan tu, kita kena faham, ada yang jenis baking ni kadang-kadang dia bila tak ada gula tu dia macam tak jadi juga. Jadi dia kena ada rasa tu. Ada gula-gula yang kita boleh masih gunakan, tapi ada, kalau boleh kebanyakan masa saya tak nak buat gula. Kadang-kadang wife saya sampai request dia buatkan jugalah kek untuk saya yang tak ada gula tu kan, tapi sampai mencebik-cebik lah muka dia, memang dia tak puas hati lah tengok apa punya kek ni, tak senonoh rasa macam tu dia cakap kan. Tapi memang betul, saya faham apa yang dimaksudkan, tapi memang betul. Cuma bila saya dah jadi ke situ, saya macam tak apalah, kat saya tak ada masalah, kat orang lain mungkin ada masalah, tapi itu bagi saya itu peribadilah. Macam mana kita tukarlah. Tadi macam saya cakap, saya orang ada kerja manis, jadi benda tu tetap akan ada dalam badan saya ni, akan ada dalam diri saya ni. Jadi saya sentiasa kena berjaga. Jadi cara paling mudah, saya tak payah jagalah, saya terus gaya hidup saya tak ada gula. Dah jadi senang. Lately ni itu je lah yang itulah yang dulu yang saya nak kongsikan kali ni lah. Nanti lepas ni saya akan buat panjang cerita, ada banyak dapat pertanyaan, soalan kan. Yang macam saya cakap tadi lah, ada orang kata apa diet mojo, mana ada, tak ada diet mojo, tak ada. Kita cuma itu nama program ni nak buat dulu video je sebenarnya, tapi dah jadi web page, dah jadi Facebook, bukan web page, dah jadi Facebook page yang ada ramai orang yang banyak berinteraksi dengan kami, saya dan isteri. Kita buat menu, kita cuba jadikan perkara ni, benda ni, apa yang kita buat ni lebih menarik, lebih mudah, and banyak pilihan. Kita tak dah tersekat dalam kepompong kita sendiri yang kecil aja, tak. Kita cuba besarkan, tambah lagi. Apa yang kita boleh buat, yang kita buat kita buat dengan cara kita. Macam saya cakap, saya mula-mula dulu nak buat video ni dalam bahasa kita. Sekarang saya nak buat dengan wife saya, nak buat makanan-makanan kita ni dalam cara yang orang putih, macam mana cara boleh sesuai dengan low carb ke, dengan keto ke, itu yang kita nak buat. Jadi itulah saya nak kongsikan kali ni. Semoga dapat beri manfaat lah pada semua-semua YB kita. Terima kasih banyak-banyak ya. Kami sentiasa akan cuba perbaiki dan betulkan dan berinteraksi dan dengan lebih baik lagi lah, insya-Allah. Terima kasih atas banyak maklum balas yang kami terima, dan terima kasih kerana banyak bantu kami, banyak sokong kami, banyak bekerjasama dengan kami lah. Kami sangat-sangat hargai lah. Terima kasih semua perhatian. Okey, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye. Jom Mojo.